Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang pertama, fasal yang pertama. Fasal yang pertama, Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Pengertian fitrah. Agama fitrah yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah. Jadi maksud fitrah dalam tauhid ialah agama Allah, iaitu Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah Islam. Barang siapa yang masuk Islam, dia selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan agama Islam ni untuk semua manusia. Barang siapa yang masuk Islam, dia selamat. Tak masuk Islam, dia tak selamat. Itu janji Allah kepada hamba-hambanya. Selepas Allah Ta'ala datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangnya Islam sebagai agama untuk umat manusia, maka dengan sendirinya agama-agama yang sebelum Islam dimansuhkan. Agama Samawi, agama Kristian, agama Yahudi, agama Kristian, Yahudi dikatakan Samawi, kitab-kitab Samawi, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua tu kitab daripada Allah. Zabur, Taurat dan Injil wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Kitab Taurat, Zabur dan Injil datangnya daripada Allah. Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Wajib beriman. Kalau kita pakai Quran saja, aku beriman dengan Quran, tetapi tolak Zabur, tolak Taurat, maka Islam, iman kita tak terpakai, tak sah. Maksudnya kita menerima Taurat, Zabur dan Injil dengan makna kitab itu diturunkan daripada Allah. Allah turun kepada manusia, kitab daripada Allah, beriman seperti itu. Tentang kandungan dia, kandungan kitab Taurat, Zabur, kitab Injil, kandungan dia, kitab Taurat dan Injil, kandungan dia telah dimansuh, telah dimansuhkan, tak dipakai dah. Setelah datangnya Quran, kandungan Taurat dan Injil mansuh. Contoh dia,
pakaian kita, seluar kita yang darjah 6, kita umur 60. Kita sekarang umur 60 contoh. Seluar tu memang hak kita, tapi darjah 6 dulu. Adakah seluar yang darjah 6 kita umur 40 boleh pakai tak? Hoi, tak boleh, dia cari habis. Memang seluar tu hak kita, tuan yang sama, tapi tu dulu. Maka apabila hak dulu tak boleh pakai dah. Pakai sekarang hak umur 60. Betul tak? Macam tu juga Taurat dan Injil, kandungan dia daripada Allah telah dimansuhkan. Tetapi beriman, wajib beriman dengan menyatakan bahawa kitab itu daripada Allah. Tolak satu tak dikira beriman. Pegang Quran, Zabur, Injil, Taurat, tolak, tak beriman. 4 kitab ni wajib kita beriman. Dan kitab Al-Quran pelengkap bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Dan syariat Nabi Muhammad syariat akhir zaman, salihatun likulli zamanin wa makan, sesuai untuk zaman dan semua tempat. Syariat Nabi Muhammad ada rukhsah, ada kelonggaran. Semayang boleh jamak, boleh qasar dan sebagainya. Kain yang kena najis boleh basuh dan sebagainya. Kalau syariat sebelum Nabi Muhammad, kalau kain kena najis, kena potong, kena kerat. Orang yang melakukan dosa, taubat mereka dengan bunuh sesama sendiri, seperti mana umat Nabi Musa. Allah Ta'ala nak terima taubat umat Nabi Musa dengan membunuh sesama sendiri. Tapi umat Nabi Muhammad, dosa kita setinggi mana sekalipun, Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi taubat yang berkaitan dengan manusia, mesti kita kena minta maaf kepada yang mempunya, tuan yang punya yang kita buat nanya tu. Wa may yabtaghi ghairal islam madina, barang siapa yang mencari, menuntut selain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala, tidak diterima. Kalau orang belajar bahasa Arab, lan yuqbala, nafyul abad, dia menafi selama-lamanya. Satu contoh ayat, walang tarda, tidak redha al-yahud wan nasar, angkal yahud wan nasara, daripada kamu orang Yahudi dan Kristian. Maka lan di situ nafyul abad, menafikan selama-lamanya, sampai kiamat pun Yahudi dan Kristian tidak redha kepada umat Islam, sehingga kita mengikut jejak langkah mereka. Jadi lan di situ maksud nafyul abad, menafi selama-lamanya. Dia beza dengan la pun tidak, lan pun tidak, lan nun. Tetapi la dia menafi sementara. Hari ini tidak, besok boleh. Tapi kalau dengan lan, dengan lafaz lam dan nun, lan tarda, menafi selama-lamanya, sampai kiamat pun Yahudi, Kristian tidak redha kepada orang Islam, sehingga kan orang Islam ikut jejak langkah mereka. Tapi hari ini orang Islam mengikut jejak langkah mereka dengan cara pakaian, makanan, minum dan sebagainya. Walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat besok, orang yang mencari selain daripada agama Islam sebagai agama dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi Islam ni maksudnya at-ta'ah. Islam maksudnya taat, patuh, al-inqiyad, menjunjungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Islam ni maksudnya Islam
Semua dia. Udkhulu fisil mikafah. Masuklah dalam agama Allah kesemuanya. Maksudnya kita ni semua kena Islam. Dalam rumah tangga ikut Islam, berniaga ikut Islam, kan? Ekonomi ikut Islam, pergaulan ikut Islam, politik ikut Islam, semua ikut Islam. Bukan kata Islam ni hanya bab ibadat saja. Islam termasuk bab ibadat, bab munakahat, ibadat, munakahat, nikah kahwin, muamalat, jual beli dan sebagainya, dan jinayat, bab jinayah. 4 robok dalam fiqh ni itu Islam. Bukan Islam ni bukan hanya bab ibadat saja, sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah, hak lain tak ikut Islam, tak boleh. Nah, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman setengah kitab dan menolak setengah kitab? Tak boleh. Kita sebagai orang Islam, semua hukum daripada Allah. Wajib kita beriman. Tak boleh syak dan ragu tentang hukum Allah. Sama ada kita suka ataupun tidak, kena ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tanda orang yang beragama ni dia ada 4. Tanda orang yang beragama ada 4 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang betul. Kita tengok i'tiqad dia. Kan? Kalau ada satu orang lelaki nak mai minang anak perempuan kita, yang pertama sekali tanya dia, hang i'tiqad hang ikut siapa? Ahli sunnah wal jamaah ke hang ikut Syiah ke? Han. Kena tanya. Orang tak tanya. Betul tak? Tengok mama tu dia kata usap tengok. Tak lupa tanya. Tenggelam. Kan? Tengok kata usap. Oi, terima lalu. Lepas menikah tu Syiah, pak Syiah. Ketua Syiah pula. Lingkup. Buat apa dah? Kan? Tak boleh. Kena tanya. Maimina anak kita, maimina anak kita tanya dia, i'tiqad kamu, i'tiqad apa? Dia kata ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ketua dalam ahli sunnah wal jamaah? Kan? Kena tanya dia. Fiqh ikut mazhab mana? Kena tanya. Mana tahu? Kan? Syafi'i ke apa ke? Tanya. Tasawuf ikut siapa? Kan? Sakit hidup ikut ulama Syiah pula, halat ke apa semua tu. Tak boleh tanya dia. Sepatutnya kita kena tanyalah, sebab dia nak minang anak kita. Sepatutnya. Yang kedua, menunaikan ibadat kerana Allah. Jadi kita buat ibadat ni semua kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab tu kita sebut hari yang di akhir kita sebut apa? Lillahi ta'ala. Aku sembahyang maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah. Kita buat apa-apa pun kerana Allah. Itu dikatakan ibadat, buat menunaikan ibadat kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Kalau kita buat ibadat kerana orang, dia panggil tak ikhlas. Tak ikhlas. Tapi walaupun tak ikhlas, ibadat kita masih diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab menepati rukun dan syarat. Ikhlas tak ikhlas masalah lain. Ikhlas tu dia boleh dipupuk. Dia akan datang sedikit demi sedikit. Mana ada orang ikhlas tak ada yang kata manusia ni, kecuali Nabi SAW sahaja. Daripada Nabi mesti dipupukkan ikhlas. Kan? Macam kita masyurah duk tolong lap lah apa semua. Dia bukan boleh main sendiri, dia kena pupuk dulu. Lama dia pun jadi ikhlas. Tak payah disuruh. Itulah disebut ikhlas. Dia mendatangkan istikhlas, untuk mendatangkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanda orang beragama ni mengerjakan apa yang disuruh, yang Allah Ta'ala perintah kita buat. Kan?
Yang keempat, apa yang dilarang kita tinggal. Kalau yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggal, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata dalam matan Zubat, menyatakan bahawa dalam matan Zubat, saya ada satu syair mengatakan bahawa taqwal ilahi madarikul lisa'adatin. Taqwal ilahi, takwa kepada Allah, madarikul lisa'adatin, punca segala kebahagiaan. Kalau kita nak bahagia, takwa pada Allah. Yang disuruh buat, yang dilarang kita tinggal, itulah punca kebahagiaan. Kalau yang tu kita tak buat, tak bahagia. Tidak. Ada duit banyak, rumah besar, isteri besar, kereta besar, anak besar, semua besar, tapi tak ada takwa, tak besar juga, kecil. Itu. Watibau ahwa, dan mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Syarru kullu habaila, punca segala kejahatan. Kita hidup jangan ikut hawa nafsu. Keperluan kita hanya ada 2 kereta sahaja. Satu kereta rosak, yang satu lagi boleh guna. Kadang-kadang setengah bukan keperluan, ada 10 biji, dah lah satu pun tak naik. Itulah membazir. La tubazzir tabzira, innal mubazzirin kanu ikhwan syayatin. Apabila banyak sangat, dia jadi satu kebanggaan. Aku bangga ada 10 biji, jadi bangga. Bangga ni maksudnya ujub, riak, sum'ah dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang berulang alik pergi ke haji, dia duit banyak, dia tak tahu nak pergi mana. Dia pergi haji 15 kali. Lepas tu dia mai sembang kat tepi kita, pak cik pergi haji berapa kali? Saya tak pergi lagi, duit tak ada. Saya, lepas tu dia kata apa? Saya alhamdulillah 15 kali dah. Tu riak lah tu, ujub. Heran aku ni, 15 kali pergi haji, apa tak pergi lagi, batal habis. Seeloknya yang pergi haji 15 kali ni, dia duit banyak, dia tak tahu nak buat apa. Ambil duit tu bagi mana Tok Bilal, Tok Siak yang susah tu, bagi kat dia, dia pergi haji, dia pergi buat umrah, lagi pahala banyak, kekal sampai di akhirat. Tapi bukan kesemuanya orang faham macam kita faham, kebanyakan orang tak faham. Dia takut wang dia pergi ke orang lain. Kadang-kadang setengah tu dia nak bagi zakat. Zakat yang afdal adalah kita bagi kepada kaum kerabat kita yang terdekat. Kaum kerabat kita yang susah, yang terdekat, itu afdal daripada kita bagi jauh-jauh. Mau bagi ke orang Kemboja lah, orang apalah, memanglah betul lah. Tapi yang akrab ni, yang dekat dengan kita, adik-beradik kita yang susah, tapi dia tak mana bagi. Dia takut inilah buat. Kalau kita bagi, kita telah menghubungkan silaturahim. Pahala zakat pun dapat, pahala silaturahim pun dapat. Itu pentinglah kita belajar dan mengaji. Iaitu agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia semula jadinya untuk menerima selaku agama yang betul, agama yang betul dan benar. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya. Ketika mana Rasulullah dakwah di Mekah, dakwah orang-orang kafir Quraisy di Mekah,
berapa orang saja yang ikut Nabi. Dan di kalangan orang yang membantu agama Allah, di kalangan du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin yang bantu Nabi. Dan di Mekah juga Nabi tak begitu bebas nak semayang di Masjidil Haram, tak boleh. Nabi semayang di rumah. Sahabat semayang di rumah, Nabi semayang di rumah. Sebab jumlah orang Islam masih sedikit. Kalau waktu siang Nabi semayang di rumah, Nabi baca perlahan, sir. Semayang zuhur, semayang asar, Nabi semayang di rumah, sir, perlahan. Sebab apa Nabi semayang baca perlahan di rumah? Dia tak baca kuat. Sebab orang-orang kafir Quraisy selalu duduk duduk ke tepi rumah-rumah Nabi. Rumah Nabi, rumah sahabat, ramai kafir Quraisy. Kalau Nabi baca kuat, sahabat akan ditangkap, Nabi akan ditangkap. Maka dengan sebab itu Nabi dan sahabat baca perlahan sembahyang zuhur dan asar. Maka sampai ke hari ini pun kita sembahyang zuhur dan asar baca sir, mengikut sunnah Nabi. Sebab apa mai waktu malam maghrib dan isya subuh Nabi baca kuat, tak baca pelan macam lohor asar tadi? Sebab orang kafir Quraisy duk lena mengerah kat rumah. Depa lena dah, maka Nabi dan sahabat baca kuat. Depa tak dengar lah, dah lena. Sebab tu sampai ke hari ni maghrib, subuh dan isya kita baca jahar, baca kuat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membuat perubahan pindaan. Tanpa membuat sebarang perubahan dan pindaan. Jadi agama Islam ketika mana Hajjatul Wada', haji selamat tinggal wada', Hajjatul Wida' ataupun Hajjatul Wada', dua wajah. Nabi buat haji sekali sahaja, iaitu haji perpisahan bersama dengan sahabat 124,000. Nabi buat haji sekali. Kita umat dia hak setengah buat 10 kali. 20 kali duit banyak kan. Jadi ketika Hajjatul Wada', maka tu ayat Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah al-yauma, al-yauma iaitu pada hari ini, hari Arafah. Alif lam lil hazir, hari Arafah. Akmaltu lakum, kata Allah, aku sempurnakan bagi kamu dinakum, agama kamu. Sempurna dah agama kita ni, tak ada pengurangan dan tak ada penambahan. Tak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Yang mestinya adalah kita beramal. Nak beramal tu. Dulu orang dulu dia belajar sedikit, belajar sikit saja, tapi dia beramal banyak. Akhir-akhir zaman orang belajar banyak, cakap pandai, banyak hujah dan sebagainya, dan mengeluhkan masyarakat dengan hujah-hujah mereka, kan? Tapi kurang beramal. Yang kita nak banyak beramal. Dengan sebab amalan itulah banyaknya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man amila, sesiapa yang beramal, bima alima, dengan apa yang dia tahu, awrasahullah, Allah Ta'ala akan mewarisi kepadanya ilma ma lam ya'lam, akan ilmu yang dia tak pernah belajar, iaitu ilmu ladunni, ilmu yang Allah Ta'ala campurkan dalam jiwa kita. Tapi kena belajar dululah. Belajar ilmu tauhid bagi mantap, belajar ilmu fiqh bagi mantap, belajar ilmu tasawuf bagi mantap, barulah dia boleh beruzlah pada tempat-tempat yang dia nak uzlah, tempat-tempat yang sunyi.
Kalau tauhid tak lengkap, fiqh tak lengkap, tausul pun tak lengkap, dia nak pergi uzlah, boleh kat syaitan. Malam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada baginya guru, orang yang belajar tak ada guru, dia guru dengan YouTube, dia guru dengan buku tulisan Rumi, tapi tak ada guru yang nak pandu dia. Sebab setiap buku, setiap ayat-ayat dalam buku tu, dia mesti ada huraian dia dalam bahasa Arab, yang ada benda yang kita tak faham, kan? Dia mesti ada guru. Kalau tak ada guru, fasyaitanu syaikhu, maka syaitanlah tok guru dia. Takut itulah. Hak tu yang main jadi pelat yang oleh, sebab dia tak belajar. Kena belajar juga, kan? Nak mengelakkan apa nama daripada syaitan dan iblis. Sebab itulah apabila satu hari Nabi nak masuk masjid, tiba-tiba Nabi nampak syaitan dekat pintu masjid. Nabi kenal nak kata hak tu syaitan, kita tak kenal. Syaitan kenal kita tak kenal syaitan. Kalau kita kenal syaitan tu mudah, kan? Jadi Nabi nak masuk masjid, tengok syaitan duduk kat pintu. Nabi tanya syaitan, awak tak masuk? Tak masuk ganggu orang duduk semayang tu. Ada seorang hamba Allah duduk semayang, awak tak pergi ganggu. Kata syaitan tu kepada Nabi, aku takut kat orang yang tidur, aku tak takut kepada orang yang semayang. Aku takut pada orang yang tidur. Sebab orang yang semayang tu, dia semayang tapi tak ada ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, sebab apa kamu takut kepada orang tidur? Orang yang tidur tu orang yang kata syaitan, orang yang tidur tu orang yang ada ilmu. Walaupun dia tidur, tapi dia ada ilmu. Dalam kuliah lah, dalam kuliah pun ada orang tidur. Tidur tu dia ada ilmu. Ada kan? Tok guru duduk ngajar lena, duduk belakang dia tidur. Elok-elok akhir dia punya mengajar, tok guru tanya, siapa pun tak boleh jawab. Tiba-tiba hak tidur tu boleh jawab. Tu lah. Tu anugerah tu kan. Kemudian dia takut kepada orang yang tidur, sebab orang yang tidur tu orang yang ada ilmu agama. Kata Nabi SAW, sebab apa kamu tak pergi rosakkan semayang dia? Kata syaitan, tak apa, kalau aku pergi rosak semayang orang yang semayang tadi ni, kalau aku bagi rosak semayang dia, sagi orang yang lain tu terkejut. Apabila orang yang lain terkejut, dia akan membetulkan kesalahan orang yang semayang tadi. Aku biar bagi dia salah terus. Sebab tu aku tak mahu ganggu. Hak lena terus. Hak rosak ni rosak terus. Iblis pandai. Iblis ni nak main kacau kita, bukan iblis hak lelaki-lelaki hak ada pangkat rosak Kita main semayang Allahu Akbar, ingat habis kat rumah baik duit duduk tang mana, duit sekupang pun tak ingat. Bini marah pun tak ingat. Nasib baik tak ingat kat 4 ke 3 4 jenuh. Sebab itulah kita semayang, kita dik khilaf 4 ke 3, 3 ke 4. Pening macam mana ni, 3 ke 4, 4 ke 3. Nak ambil yang mana tuan? Ambil hak ambil hak kurang lah. Ambil hak kurang, tambah dan sujud sahwi. Tapi kalau hutang, ambil kurang, ambil lebih. Pandai ambil lebih. Ambil hak kurang lingkup. Berkelai pula. Ambil yang lebih. 90 ke 100, 90 ke 100. Ambil 110. Kira sedekah lah. Kira sedekah. Mudah aja kan. Hutang. Tapi hak kita bagi lebih tu, itu bukan riba. Itu tak ada perjanjian syarat apa-apa. Itu kita sedekah di luar perjanjian.
Tapi kalau di dalam perjanjian, itu ya dia katakan riba. Kadang di luar perjanjian kita bagi lebih 10 20, tak apalah aku bagi lebih kat hang 30. Sebab ada benda-benda lain yang terima kasihlah apa. Tapi lebih tu di luar perjanjian. Dia tak panggil riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Surah Rum ayat 30. Maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan. Janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Jadi agama Allah ni, sebab itulah kita disuruh kita belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, dia panggil sifat kamalat. Wajib kita ketahui secara ijmal, secara ringkas, amat banyak tak terhingga. Nak habaq tak tahu, banyak sungguh sifat kamalat bagi Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah banyak sungguh, tak boleh nak hitung. Itu secara ijmal, secara ringkas. Dan wajib kita mengetahui sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara tafsil, secara detail, satu persatu, iaitu 20 sifat. Iaitu sifat yang wajib bagi Allah wujud sampai kaunuhu mutakalliman. 20 sifat. 20 sifat ni ada dua qaul. Ada qaul yang rajih dan ada qaul yang masyhur. Qaul yang rajih kata kita kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah 13 saja. Wujud sampai kalam. Yang sifat maknawiyah itu melazimi sifat ma'ani, tapi dia tak tolak. Dia kata 13, tapi yang baki kaunuhu qadiran sampai habis mutakaliman tak tolak. Cuma dia melazimi sifat ma'ani. Kalau tolak jadi kafir. Qaul yang masyhur, sifat yang wajib bagi Allah secara detail 20. Hak kita duk pakai sekarang. Wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Timbul pula ada satu cerita, ada satu orang, dia kata tak boleh belajar sifat 20 ni. Di zaman Nabi tak ada. Ada seorang ustaz tu. Tuan-tuan boleh buka YouTube tengok. Dia kata bid'ah lah, apa zaman Nabi tak ada, Nabi tak ajak. Habis tu memanglah Nabi tak ajak sifat yang wajib bagi Allah 20. Tapi kalau ulama-ulama kita tak ajak, tak bagi tahu, kita boleh tahu tak sifat yang wajib bagi Allah dalam Quran? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Nak tahu sifat wajib bagi Allah, hang buka Quran. Baik, buka Quran. Buka Quran tengok saja, tak mana. Ulama buat kata sifat Allah yang 20 tu, ulama nak bagi memudahkan kita. Sebab kita awam ni, kita tak belajar nahwu, sarah, balaghah, bayan, ma'ani, mantik dan sebagainya. Dengan ada ulama yang belajar, mereka boleh mengeluarkan ilmu-ilmu dalam Quran buat dalam bentuk yang mudah. Itu bukan bid'ah dalalah, itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nabi
Kalau Nabi tak bagi tahu kat kita rukun semayang 13, kita tahu tak? Tak tahu. Taman rukun semayang berapa? Buka Quran lah. Buka Quran. Buka hadis. Nak buka hadis, jumpa hadis pula. Nak kena baca pula. Ulama buat nak bagi mudah. Rukun sembahyang 13. Kan? Rukun wudu 6. Semua pembahagian tu ulama buat nak bagi orang awam ni mudah faham, mudah kita belajar. Kan? Depa semua tak boleh. Kan? Ikut sunnah betul-betul. Yang tak ada dalam sunnah semua bid'ah belaka. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebab tu disebut dalam Quran, dalam tafsir surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maksud Bilqis tu adalah kesederhanaan. Orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan dia, itulah orang yang kesederhanaan, orang yang adil. Qis tu maksudnya keadilan. Maksudnya orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itulah orang yang adil. Orang yang menafikan kewujudan Allah, itu bukan orang yang adil. Orang yang menyekutukan Allah dengan benda yang lain, itu bukan orang yang adil, itu orang yang zalim. Orang yang adil ni orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ni, kita mengaji. Orang yang belajar tak ada buku, tak ada kitab, tak ada pensel, tak ada pen. Belajar dengar lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Tu kelebihan belajar. Kadang-kadang belajar duk sandak tiang, tak ada apa sandak. Dengar. Orang yang belajar dengar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat sunat. Sembahyang rakaat sunat. Orang yang mengajar menyampaikan ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat sunat. Itu kelebihan. Mudah sangat Allah Ta'ala nak bagi ilmu kepada kita. Kan Nabi kata kun aliman, jadi orang alim. Kita nak jadi orang alim tak mampu dah. Umur 60. Mampu tak? Tak mampu dah. Hafal lupa. Sebab apa lupa? Sebab makan nasi banyak. Apa dia? Kari kepala ikan. Kita makan benda lupa. Cuba kita makan benda ingat. Roti, dia ingat. Kita makan benda lupa. Nasi tu lupa lah. Nun alif sin ya, nasi. Wan nasi, dan orang yang lupa. Lupa sungguh. Nasi lupa. Wan nasi. Orang Arab makan roti. Dia makan roti, makan susu. Sebab tu dia ingatan kuat. Dia ngapa apa. Kan? Kita makan nasi banyak. Dan dia cepat mengantuk. Tu nasi di kanji, kan? Wan nasi wal lupa. Tapi Allah Ta'ala bagi lupa ada hikmah. Dengan sebab lupa diangkatkan qalam, tak dicatatkan dosa. Kalau Allah Ta'ala tak bagi lupa, kita nak buat kerja tak boleh. Kita keluar rumah semua nak pi. Sekolah nak pi, market nak pi, mati kau tu. Betul tak? Dah ingat semua. Kan? Sebab tu ada lupa, Allah Ta'ala bagi keringanan. Kan? Kita semayang, tidur. Lupa, makin lupa semayang. Tak lupa, nak buat macam mana lupa? Kan? Lupa kena qada semayang lah. Aqimis solah li zikri. Dirikan semayang kerana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama yang betul lurus, iaitu agama Allah, agama Islam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang
lurusnya agama Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia perlu kepada agama. Menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama. Jadi fitrah manusia memang memerlukan memerlukan kepada agama. Agama ni memimpin manusia nak jadi orang yang baik. Agama ni sebagai panduan hidup. Kalau tak beragama, dia tak tahu nak hidup macam mana, nak ikut siapa. Nak ikut cara siapa? Cara Islam ke, Yahudi ke, Kristian. Dengan sebab ada agama Islam, maka terpandulah kehidupan kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu agama Allah, agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa yang berdasarkan tauhid. Justru itu Allah menggesa orang yang beriman menjadikan agama Islam pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang direstui dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, iaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum Allah kita kena patuh, kan? Yang disebutkan tadi, patuh semua, jangan tolak. Tolak satu ayat saja, satu kalimah, dia bukan Islam. Satu hukum tolak, dia bukan Islam. Hukum Allah Ta'ala tak boleh kita mempermainkan, memperejek. Kalau hukum Islam dijalankan, ramailah yang kena. Tak boleh. Tak boleh. Ini hukum Allah. Allah menciptakan kita dan dia tahu apa yang dia ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatan manusia. Perbuatan kita pun manusia Allah Ta'ala cipta. Perbuatan baik terbit daripada Allah, perbuatan yang tak baik pun terbit daripada Allah. Cuma pada maqam mengajak boleh kita kata yang tak baik daripada Allah. Bukan maqam mengajak, tidak boleh kita nisbahkan perbuatan jahat kepada Allah. Su'ul adab, jahat adab. Sebab apa? Nak mengeluarkan daripada pendapat-pendapat yang menyeleweng. Kita ahli sunnah wal jamaah, dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Iaitu dia ada 3 pendapat. Pertama, pendapat yang tuan-tuan tahu semua, pendapat Jabariyah. Pendapat Qadariyah. Jadi Jabariyah ni dia kata manusia tidak ada kudrat dan iradat. Semua Allah belaka. Baik pun Allah, tak baik pun daripada Allah. Manusia seperti bulu yang berterbangan. Kemana bulu itu dibawa oleh angin, ke situlah dia. Manusia tidak ada pilihan. Jadi tak boleh nisbah macam tu, kan? Bagi Qadariyah pula, semua apabila Allah Ta'ala memberi kudrat kepada manusia, dengan kudrat itulah manusia menggerakkan sendiri. Selepas itu tidak ada bantuan hubungan dengan Allah pun salah. Bagi kita ahli sunnah, dia duduk tengah-tengah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Sebab manusia ada kasab dan ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Ketika kamu memanah, kita memanah, iz ramaita walakinnallaha harama. Perbuatan zahir kita yang memanah, hakikatnya Allah yang memanah. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita makan ubat, makan ubat tu kita tahulah hukum adat. Hukum adat pun kena tahu. Adat kata biasa makan ubat lega lah. Tapi kalau i'tiqad kata ubat ni yang melegakan aku, bukan, tak boleh lah, kan? Secara tak langsung, kan? Hakikatnya Allah yang menyembuhkan kita. Allahu syafi, Allah yang menyembuhkan kita. Ubat tu asbab saja, kita kena usaha dan cari, kan?
seorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam beragama. Firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina, ada sini ayat dia, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, surah Al-Imran ayat 85. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Sebab itulah kita kena minta kepada Allah jaga akidah kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'i khatimah. Ada satu masjid, ada dia tu imam ke siapa tak tahu, dia imam, dia baca terbalik. Tak sungguh ni kena tahu makna. Allah makhtim lana bisu'in khatimah. Lingkup. Ada. Sebab ada tu yang cerita. Kan? Sebab tak tahu makna. Dia dekat-dekat bunyi. Boleh bagaimana nak faham apa maksud putih tadi ni? Dalam makna ini putih tu lagu mana? Sejak iman hukum ataupun sak bolak-balik sak orang tersebut keadaan dia. I'tiqad yang putus ni i'tiqad yang menepati Quran dan hadis, dan i'tiqad yang tiada ada dhan, syak dan waham tentang kewujudan Allah secara ijma' lah. Itu maksud i'tiqad yang putih. Kalau i'tiqad tu dah ada syak, ada zon, sangka tak baik, ragu-ragu tentang kewujudan Allah, tu dia tak panggil putih lah. I'tiqad orang Nasara tentang taslis, dia putih. Dia kata Allah tu tiga daripada yang tiga. Tu bagi dia i'tiqad yang putus, tetapi tidak menepati akidah yang benar. Putus tapi tidak menepati akidah. Putus juga tapi salah. Maksudnya i'tiqad yang betul putus ni i'tiqad yang tidak ada dhan, syak dan waham, dan menepati Quran dan hadis. Mudah aja, ringkas. Itulah. Dan i'tiqad mengikut ahli sunnah wal jamaah. Tambah lagi. Tak pakai. Jadi kita berhenti takat tu kita selaku wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa washabihi ajma'in. Allahumma anfa'tana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.